بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما ونعوذ بك من حال أهل النار ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, insyaAllah pada malam ini kita bersama-sama memahami tafsir suratu At-Tin, surah At-Tin. Para ulama, mereka sebahagian daripada mereka mengatakan surah ini namanya Suratul Tin. Dari sudut turunnya ayat, Makkiyah ataupun surah ini Madaniyah. Dan macam itulah biasanya para ulama bila mereka sebut tentang surah, sama ada surah itu dari sudut kategori surah itu disebut sama ada ianya Makkiyah ataupun Madaniyah. Surah ini Makkiyah pada pendapat ulama, tapi ada sebahagian kecil ulama dan pendapat itu dhaif yang kata Madaniyah. Makkiyah maknanya surah itu diturunkan di Mekah, atau surah itu diturunkan sebelum Nabi berhijrah ke Madinah. Madaniyah maknanya surah yang diturunkan di Madinah, ataupun surah itu diturunkan setelah Nabi berhijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Dalam ayat yang pertama, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wat-tini waz-zaitun." Wat-tini waz-zaitun, kata Imam Al-Bukhari, makna wat-tini waz-zaitun mengikut Mujahid. Mujahid ni ulama tafsir. Dia kata dua-dua ni buah yang dimakan oleh manusia, bukan kata benda lain ke tidak. Ianya rujuk kepada buah. Satunya buah tin, satu lagi zaitun. Cuma tin ini, buah tin, nama yang disebut bahasa Arab. Buah tin yang dimaksudkan dengannya ialah tin, buah tin yang terdapat di negara Syam, yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Bukan sebahagian orang Arab ada juga sebut at-tinus syauki. At-tinus syauki itu dia bukan buah tin yang dimaksudkan di sini. Ia rujuk kepada kaktus, dia ada buah dia tu. Buah dia yang berduri itu orang Arab dia panggil at-tinus syauki, buah tin yang berduri. Bukan yang itu yang kita maksudkan dengannya. Walaupun sebahagian orang Arab dia namakan ini tin, tapi bukan itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran, buah tin. Ini yang kita biasa balik Mekah yang kering tu, yang ada biji-biji tu. Tapi dia boleh dimakan dengan enaknya dalam bentuk yang masih basah lagi daripada pohon. Daripada apa tu, daripada pohon lah. Sama ada dikeringkan pun boleh juga, ataupun dia masih basah. Masih basah tu bagi saya ia lebih lazat. Dan kadang jawafah orang Arab dia namakan buah jambu dengan tin juga. Bukan itu juga dimaksudkan tin yang dimaksudkan dalam Al-Quran ini. Buah tin yang kita sebutkan tadi itulah, itu yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Buah tin yang ia di antara makanan bergizi, bernutrisi, yang para ulama, para tabib zaman dahulu ataupun para doktor Arab di zaman dahulu banyak berpandukan kepada ini dalam perubatan lama. Dalam perubatan lama untuk rawatan jasad mereka gunakan buah tin ini. Adapun zaitun ini ia rujuk kepada apa yang diperah daripada buahnya. Bila kita sebut zaitun, ia rujuk kepada minyak yang hasil bila kita perah buah tersebut. Itu maknanya zaitun. Dan ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu az-zaita waddahinu bihi. Makanlah minyak zaitun, dan minyak zaitun ni dimakan. Kenapa Nabi kata makan? Orang makan lah.
roti cicah dengan minyak zaitun. Kadang mereka campur zaitun itu dengan buah dengan madu. Dia bercampur dua tu, kemudian dicicah dengan roti. Itu makanan yang berkhasiat, sangat berkhasiat. Dan Nabi sebut sendirilah dalam hadis, dan hadis Nabi ini wahyu. Kuluz zaita, makanlah minyak zaitun, banyak manfaat yang ada padanya. Wadahinu bihi, gunakan dia untuk dilumurkan pada kulit. Ini sabda Nabi SAW. Jadi buah zaitun dan buah tin, Allah Ta'ala bersumpah dengannya, dan demi buah tin dan buah zaitun. Jadi Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allah bersumpah dengan dua buah ni lah, buah tin dan buah zaitun, yang ia adalah makhluk Allah Ta'ala, ciptaan Allah Ta'ala. Seperti mana Allah Ta'ala juga bersumpah dengan makhluknya yang lain, seperti Allah bersumpah dengan waktu duha, wadduha, dan demi waktu duha. Waktu duha tu makhluk ciptaan Allah. Dan Allah bersumpah dengan Makkah, dengan negara Makkah, tempat yang berada di Makkah. Dan Allah Ta'ala bersumpah juga dengan matahari wasyamsi waduhaha. Dan Allah bersumpah juga dengan waktu malam, wal laili idza saja. Dan banyak lagi lah Allah Ta'ala bersumpah dengannya, kerana perkara yang Allah bersumpah dengannya ada manfaat. Apatah lagi baginda Rasulullah, di antara makhluk Allah yang paling afdal Allah bersumpah dengannya ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hingga Allah Ta'ala sebut dalam Quran, la'amruka, demi hidupmu wahai Muhammad. Allah bersumpah dengan hidupnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya perkara yang paling afdal, paling mulia, Allah bersumpah dengannya dalam kalangan makhluk, itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi bukanlah perkara yang paling afdal Allah bersumpah dengannya itu Nabi. Dalam kalangan makhluk Nabi, tapi secara mutlak Allah bersumpah dengannya yang paling afdal zatnya, kerana Allah Ta'ala bersumpah dengan zatnya dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. So Allah Ta'ala dia bersumpah dengan zatnya, dengan dirinya. Juga Allah Ta'ala bersumpah dengan ciptaannya, dengan makhluknya. Ada itu Allah. Adapun kita macam mana bersumpah dengan selain Allah? Kita dalam Islam ini diajar bersumpah dengan zat Allah. Kita kata wallahi wabillahi watallahi, kan? Itu harus kita bersumpah demi Allah. Tiga term itu dalam bahasa Arab dia ada makna yang kita sebut demi Allah. Itu bersumpah dengan nama Allah, atau dengan zat Allah, atau kita bersumpah dengan namanya War-Rahmani, dan demi Tuhan yang bersifat dengan Rahman, harus, atau dengan sifat-sifatnya. Tetapi boleh tak kita bersumpah selain Allah daripada makhluk-makhluknya? Maka di sini, di sisi Imam Syafi'i radhiyallahu an, Imam Syafi'i dia kata warid dalam hadis larangan. Tapi larangan yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i ialah larangan makruh. Larangan ni ada dua jenis. Ada larangan yang makruh, ada larangan yang haram. Maka Imam Syafi'i dia kata akhsha an yakuna haraman, saya bimbang bersumpah dengan selain Allah lambat laun bawa kepada haram. Berarti apa hukum dia? Berarti makruh. Nanti boleh bawa kepada haram. Tapi hukum dia di sisi Imam Syafi'i apa? Makruh. Itu difahami daripada term sighah yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Kata ulama, di sisi Imam Syafi'i bersumpah dengan selain Allah hukumnya makruh. Adapun murid dia yang namanya Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas bagi mazhab Hanbali, dia kata bersumpah dengan selain Allah itu haram, tapi tak sampai ke tahap syirik.
dan bercanggah dengan imam yang 4 mazhab ini, Wahabiyah. Wahabi dia tolak semua, dia kata bahawa bersumpah dengan selain Allah syirik. Ulama dia tak adalah sampai ke situ. Ulama dia kata makruh, dan itu pendapat Al-Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang mereka sandarkan diri kepada mazhab Hanbali itu pun tak setuju dengan mereka. Mereka kata haram, tak katalah sampai syirik. Salahnya di mana ialah meliteralkan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Nabi kata man aqsama bi ghairillahi faqad asyraka. Sesiapa yang bersumpah selain Allah jatuh dia di dalam syirik. Dia pun ambil mentah dan literalkan makna ini, dan ini bukan yang dikehendaki maknanya, kerana syirik maknanya benda menyembah selain Allah, mengagungkan seseorang seperti dia mengagungkan Allah, maka dia syirik. Di situ maknanya. Maka apa makna hadis ini? Kata ulama, hadis ini maknanya sesiapa yang bersumpah dengan selain Allah dan dia mengagungkan perkara itu seperti mana dia mengagungkan Allah, dia jatuh di dalam kesyirikan. Ini makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita pegang pendapat ulama senang. Maka Syafi'i kata makruh, Imam Ahmad kata haram, dan kita ahli sunnah tak pegang dianya syirik. Bila jatuh syirik? Bila seseorang itu dia kata atau dia bersumpah dalam rangka dia mengagungkan perkara tersebut seperti dia mengagungkan Allah. Ketika itu ulama kata jatuh dalam syirik, dan sesuai dengan makna syirik menyembah selain Allah. Jadi konteks syirik itu menepati makna yang kita sebutkan ini. Dalam ayat yang kedua Allah tabaraka wa taala berfirman wa turisinin, dan demi at-tur. Tur ni maknanya bukit, sinin tu maknanya yang diberkati. So demi bukit yang diberkati. Bukit ini namanya Bukit Tur, dan Allah tabaraka wa taala memerintahkan Nabi Musa alaihi salatu wassalam supaya pergi ke bukit ini. Dan Nabi Musa sebagaimana yang kita tahu, dia adalah nabi lagi rasul, diutuskan Allah kepada Nabi Allah kepada Bani Israel. Dan Nabi Musa dia muslim, dan yang setia mengikutnya disebut dengan muslimun. Macam Nabi Isa juga, dia muslim, yang mengikutnya disebut dengan muslimun. Bahkan seluruh anbiya muslimun. Tidak ada di kalangan anbiya yang Yahudi, dan tidak ada di kalangan anbiya yang Nasrani. Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa, dia tidak mendatangkan agama Yahudiyah, dia tak mendatangkan agama Nasraniyah, bahkan dua-dua mendatangkan agama Islam. Warid dalam hadis al-anbiya'u ikhwatun li'allat dinuhum wahid wa ummahatuhum syatta. Hadis riwayat Bukhari. Nabi kata para anbiya itu adik-beradik, di antara mereka sesama mereka adik-beradik sebapa. Apa arti adik-beradik sebapa? Dinuhum wahid. Nabi mengumpamakan adik-beradik sebapa kerana ada satu bapa, ibunya banyak, maka adik-beradik itu dipanggil adik-beradik sebapa. Maka ayahnya satu, Nabi umpamakan agama mereka tu satu, iaitulah Islam. Wa ummahatuhum syatta, dan ibunya berbeza-beza, yakni syara'i'uhum mukhtalifah. Syariat yang disyariatkan kepada para anbiya berbeza-beza. Maka kata para ulama, seperti mana ibu mereka itu berbeza-beza, maka syariat para anbiya itu berbeza-beza. Itu maknanya. Jadi tidak ada istilah yang hari ini digunakan oleh sebahagian orang dalam internet dan cuba dimasukkan dalam beberapa silibus.
bahawa adanya agama-agama samawi. Ini tidak betul. Ini tak ada dalam Al-Quran, tak ada dalam hadis pun, tak ada di dalam kata-kata ulama salafus salih pun, tak ada dalam pendapat ulama yang 4 mazhab pun, tak ada. Orang yang mula di akhir-akhir zaman ini, mereka membaca tulisan-tulisan Eropah yang mula memperkenalkan beberapa modified agama, mereka namakan dengan agama-agama samawi dengan plural. Sedangkan agama samawi itu satu je, ialah agama Islam, agama yang diturunkan daripada langit, yang diwahyukan kepada Rasulullah, satu je, itu Islam. Dan tidak ada dengan plural agama-agama samawi. Maka itu sebenarnya yang dia maksudkan dengan plural itu agama Islam, Yahudi dan Nasrani, dan mereka kata ini agama yang benar dan ini batil. Pendapat ini batil. Ini bukan akidah ahli sunnati wal jamaah. Tapi ada orang sebut, maka yang sebut itu diambil banyaknya daripada internet. Ambil daripada internet dan dimasukkan oleh sebahagian orang dalam beberapa silibus. Dan itu patutnya dibuang daripada sebahagian silibus yang masukkan benda ni. Baik. Waturi sinin, dan demi bukit Tur yang berkat. Bukit Tur, kenapa Bukit Tur? Kerana Bukit Tur ini di sini, Bukit Tur ni padanya ada Tur Saina. Tur Saina ni satu tempat di mana Nabi Musa alaihi salatu wasalam bila diperintahkan sampai di sini, Allah bukakan hijab bagi Nabi Musa. Bukakan hijab, kerana sebelum itu Nabi Musa tak mendengar kalam Allah yang azali dan abadi, yang tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak berbahasa, yang kalam Allah tidak seperti percakapannya kita, tidak. Maka bila mana dibuka hijabnya kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wasallam, penghalang, maka Nabi Yusuf mula dapat Nabi Ibrahim, saya betulkan kalau saya dah sebut Nabi Yusuf. Nabi Ibrahim dia mula mendengar wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa alaihi salatu wasalam bila diperintahkan supaya datang ke Bukit At-Tur, di situ Allah angkatkan hijab kepada Nabi Musa alaihi salatu wassalam, lalu dia dapat dengar kalam Allah yang azali dan abadi, yang tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak berbahasa. Ini yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, kalam Allah itu tidak berhuruf, tidak bersuara dan tidak berbahasa. Maka kalam Allah itu dia tidak seperti kalamnya makhluk. Kerana huruf tu makhluk, kerana suara itu dia terhasil daripada dua jisim yang bergeser lalu di tengah-tengahnya angin, dan itu makhluk. Dan bahasa itu sebelumnya tiada, kemudian Allah yang menciptakan bahasa itu. Maka Allah dia berfirman bukan dengan huruf, bukan dengan suara, bukan dengan bahasa. Dan penerangannya banyak tentang sifat kalam ini. Ngaji sifat 20 tu dia syarah sikit dalam masalah ini. Tapi yang saya nak sebut di sini, Nabi Musa di antara anbiya yang Allah Ta'ala angkat hijab daripadanya sehingga dia dapat dengar kalam Allah yang azali dan abadi, tidak berhuruf, tidak bersuara dan berbahasa. Lalu Allah tutup penghadang tersebut, hijab tersebut, Nabi Musa tak dapat dengar lagi. Dan peristiwa besar ini berlaku di Tur Saina, nama tempat itu. Di Tur inilah, Waturi sinin, tempat ini ada barakah padanya. Dan ada 3 Nabi sahaja selain daripada Nabi Musa. Kata ulama, Nabi Adam juga dia antara anbiya yang dapat dengar kalam Allah yang azali dan abadi, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Dan begitu juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Ta'ala jadikan baginda dapat dengar kalam Allah yang azali dan abadi, yang tidak berhuruf dan tidak bersuara. Ini ayat yang kedua. Wa hadzal baladil amin, dan ini adalah negara atau tempat atau negeri yang aman. Apakah yang dimaksudkan dengan negara dalam ayat ini atau tempat di dalam ayat ini? Ini rujuk kepada Makkah Al-Mukarramah. Maknanya wa hadzal baladul amin, dan ini tempat dan ini negara aman, yakni Makkah, ia negara yang aman. Siapa yang ada di dalam Makkah aman.
Dan siapa yang masuk di dalam Makkah aman, dan barang yang berada di dalam Makkah macam burung, macam haiwan, ini aman di dalamnya. Tetapi ini makna ayat tersebutlah, maknanya menunjuk betapa Makkah Al-Mukarramah ini satu tempat yang paling afdal yang ada di dunia ini ialah Makkah Al-Mukarramah, terutama berdalilkan kepada ayat ini. Tapi bukan makna ayat ini Makkah ini tidak akan langsung ada penyerangan terhadap Makkah. Bahawasanya warid dalam hadis di antara tanda-tanda kiamat akan ada satu bala tentera datang lalu mereka merobohkan Kaabah. Dan ini disebut di dalam hadis dan ia tanda-tanda kiamat. Dan ini yang dimaksudkan dengan sebahagian hadis, hujju qabla alla tahujju, laksanakanlah haji, kerjakanlah haji sebelum tiba satu keadaan kamu tak boleh melakukan haji lagi. Ketika duk boleh buat haji ni, buatlah. Bila sampai satu ketika kamu tak boleh buat haji lagi, apabila tiba keadaan di mana Kaabah dirobohkan. Cuma sekarang ini dan waktu-waktu yang sebelum ini, bila tersebarnya wabak COVID-19 ini, lalu dihalang sebahagian daripada pekerja haji supaya datang ke Kaabah. Bukan ini yang dimaksudkan oleh hadis Rasulullah. Mungkin kita boleh namakan itu tamhid. Tamhid itu muqaddimah kepada nak berlakunya. Tapi yang dimaksudkan dengannya bukan itulah. Yang dimaksudkan dengannya datang bala tentera. Bala tentera ini dia datang merobohkan Kaabah. Itu dimaksudkan bahawa Nabi bersabda, berpesan, buatlah haji ketika ada kesempatan ini sebelum nanti tidak ada lagi kesempatan nak melakukan haji. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Ini adalah jawabul qasam, jawapan kepada sumpahan, kerana Allah bersumpah dalam 4 ayat. Pertama, Allah bersumpah dengan buah tin dan zaitun. Keduanya, Allah bersumpah dengan bukit Tur yang berkat. Ketiga, Allah bersumpah dengan Makkah Al-Mukarramah. Lalu setelah itu Allah Tabaraka wa Ta'ala menjawab atau memberi perkhabaran. Apa dia? Apakah jawab bagi sumpah tersebut? وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Ketahuilah bahawa sesungguhnya kami jadikan manusia itu dalam sebaik-baik kejadian, dalam rupa bentuk yang paling sempurna. Jadi yang dimaksudkan dengan manusia di sini ialah keseluruhan manusia. Dan apa makna sebaik-baik kejadian di sini, sebaik-baik rupa paras di sini? Maknanya manusia, jenis kemanusiaan itu, manusia itu adalah makhluk Allah yang sebaik-baik rupa bentuk. Lebih baik daripada rupa bentuk malaikat? Jawabnya iya, lebih baik daripada rupa bentuk malaikat. Lebih baik daripada suratul jin, rupa bentuk ataupun rupa paras jin? Iya, lebih baik daripada rupa paras jin. Lebih baik daripada binatang-binatang? Iya, pasti lebih baik daripada segala binatang-binatang. Kenapa? Kerana ada di kalangan para manusia, di dalam kalangan manusia itu anbiya, dan anbiya dari sudut rutbah, dari sudut martabat ketinggian, tidak ada makhluk yang ada di tidak ada makhluk ciptaan Allah yang paling afdal melainkan malaikat. Malaikat para anbiya, hatta malaikat para anbiya itu lebih afdal daripada malaikat. Walaupun para anbiya itu berada di bumi, malaikat berada di langit, tapi yang mana lebih afdal? Yang lebih afdal ialah para anbiya. Difahami daripada ayat ini bahawa tidak mungkin rupa bentuk kerut, monyet atau chimpanzee itu adalah rupa bentuk yang paling cantik.
rupa bentuk yang paling sempurna. Kenapa? Kerana ada sebahagian orang dia buat teori, bagi pendapat, bagi pandangan bahawa manusia yang pertama Adam itu asalnya daripada monyet, beruk atau chimpanzee. Dan ini dipanggil nazariyah. Nazariyah ni pendapat, bukan fakta ilmiah. Itu bukan fakta ilmiah. Fakta ilmiah ialah Al-Quran. Adapun pendapat-pendapat etis yang berselindung di sebalik perbahasan yang berbahasa sains, maka itu teori. Dan teori ini boleh dibatalkan dengan teori mereka yang datang setelahnya. Banyak teori Newton, datang orang setelahnya, batalkan dan cabar teori tersebut. Macam itulah, itu namanya teori. Teori ini pendapat yang ia bukan fakta ilmiah. Adapun Al-Quran, dia fakta ilmiah. Tak boleh kita kata, oh saya sekarang ini pegang sains, saya tolak apa yang warid dalam Quran. Tak boleh, itu murtad kata begitu. Al-Quran dia senantiasa dia jadi fakta ilmiah. Kita sumber agama kita ni Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Sains ini kita boleh terima, naam kita boleh terima jika bertepatan dengan sumber ini, kerana sumber ini yang faktanya. Bila bercanggah dengan sumber ini, ditolak sewenang-wenang, walaupun keluar daripada siapa sekalipun, semasyhur macam mana sekalipun. Maka teori revolusi, teori perkembangan, teori setengah namakan teori Darwin, ini teori yang bercanggah, yang merosakkan akal, yang bercanggah dengan Al-Quran dan hadis dan ijma'. Dan orang yang meyakini ini, dia yakin, dia anggap ini fakta ilmiah, dia yakin dalam hati dia, murtad kerana dia mendustakan Al-Quran, yaitu firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bila dia membenarkan teori ini, maknanya dia tolak firman Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah jadikan manusia itu dengan sebaik-baik kejadian. Baik, nak tanya, monyet tu biasanya orang Arab bila dia nak mengumpamakan seseorang tu, dia tak lawa, tak comel, wajahnya jelek, dia akan umpamakan dengan binatang yang namanya qird, monyet. Dia kata anta qabihun kal qird, hang ni hodoh jelek macam apa? Macam monyet. Ada ke orang dia pergi kat orang, dia kata, oh mu ni comel sungguh nah, lawa sekali macam beruk comel. Ada orang kata begitu? Tak ada. Sebab apa? Sebab perkataan itu dia tak bertujuan itu dan tak mengandungi makna tersebut. Nah, oleh kerana itu bila Allah Ta'ala sebut kejadian manusia itu adalah sebaik-baik kejadian, itu menunjukkan manusia bukan daripada beruk ataupun daripada monyet dan sebagainya. Dan ini adalah dalil. Dengan mengatakan begitu, itu mencela Adam alaihi salatu wassalam, mencela para anbiya, itu adalah kekufuran. Dan ia bercanggah dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, dan Imam Tirmizi mengatakan hadis ini hasan. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis, kata sabda Nabi, ma ba'athallahu nabiyyan illa hasanal wajhi hasanal saut. Tidak ada nabi-nabi yang diutuskan melainkan baik, sangat indah rupa parasnya dan sangat merdu suaranya. Semua anbiya rupa parasnya excellent semuanya, dan suara mereka semuanya merdu-merdu semuanya. Dan Nabi kata, wa inna nabiyyakum ahsanuhum wajha wa ahsanuhum sauta. Dan Nabi kamu, yakni Muhammad, itu adalah Nabi yang paling terbaik rupa parasnya, yang paling indah dalam kalangan para anbiya rupa parasnya. Hatta dengan Nabi Yusuf lebih
lebih tampan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebih tampan baginda Rasulullah. Nabi Yusuf, nabi yang sangat tampan, sangat wajahnya sangat cantik, tampan. Tapi Rasulullah lebih daripada itu. Dalam peristiwa Isra, Nabi bersabda, diriwayatkan dalam hadis, Nabi kata Nabi Yusuf diberikan 1/2 daripada kecantikan dunia, tapi Allah berikan kepada Rasulullah semua kecantikan dunia ada pada diri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kata, Nabi Muhammad itu adalah sebaik-baik rupa paras, wa ahsanuhum sauta, dan suaranya lebih indah, lebih indah lagi daripada suara Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain. Paling indah ialah suara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila dalam ayat ini Allah Taala berfirman fi ahsani taqwim, Allah jadikan manusia keseluruhannya secara umumnya itu adalah dalam rupa bentuk, rupa paras yang paling sempurna. Maka ini kata para ulama menolak teori inilah, teori yang kita sebut dengan teori Darwin. Sebenarnya Darwin dia orang Almania, dia orang Yahudi. Dia orang Yahudi dan dia bukanlah orang pertama sebut ini. Bukan dia, tapi masyhur. Teori ini dan pendapat ini disandarkan kepadanya kerana dia banyak cakap tentang ini. Sedangkan itu dah disebut oleh mereka yang sesat sebelumnya lagi. Tetapi dia ni orang Yahudi. Dia kata di awal teori dia ni, dia kata asal manusia ni daripada bakteria. Asalnya manusia ni daripada something yang ia bakteria. Kemudian dia berkembang-kembang, dia jadi ikan tanpa insan. Tanpa apa? Insan kita panggil tak? Dan kemudian dia kata berkembang-berkembang, jadi setelah itu katak, difda', jadi katak lepas tu. Kemudian lepas jadi katak, dia jadi buaya. Tu jadi buaya. Dan lepas dia jadi buaya, dia jadi kurut. Kurut ni yang kita sebut monyet tu lah. Kemudian mula-mula tak pandai lagi memanjat, kemudian jadi pandai memanjat. Lepas tu baru dia jadi manusia. Persoalan di sini, kenapa perkembangan tu hanya jadi stop prosesnya sampai manusia? Kenapa lepas tu tak jadi kancil? Lepas tu dia tak jadi gajah ke? Lepas tu dia tak jadi apa lagi, harimau ke? Itu something yang hatta di peringkat teori itulah sampai kat situ tu. Kenapa stop proses sampai ke situ je? Itu benda tak betul. Kita zoo negara dah berapa tahun zoo negara kita ditubuhkan? Saya tak tahu. Tapi tuan-tuan boleh tengoklah. Kita punya buaya dekat situ daripada dulu sampai sekarang, kalau dia masih hidup lagi, duk buaya situ lah. Tak ada berubah jadi bentuk lain. Monyet kita yang ada dekat situ duk monyet situ lah, tak pernah lagi ada monyet yang di situ jadi manusia. Kalau ada, keluar dah dalam paper kita. Jadi ini teori ni boleh ada orang percaya kan? Ada orang percaya, dia buat rancangan, dia masukkan dalam, nak masukkan, nak memperbodohkan akidah kita ini. Dan yang sedihnya benda ni masuk ke tempat kita dalam bentuk silibus. Guru-guru sains ni yang tak mengaji ni patutnya dia review, dan juga perlu perhatian bahagian pendidikan. Saya banyak peluang, kalau saya dapat saya memang akan sebut bahawa bahagian pendidikan dia kena senantiasa ada teori-teori yang ia bercanggah dengan syarak ni, mesti ada refutation. Kena ada refutation, kerana benda yang boleh bercanggah dengan syarak, boleh mengganggu gugat akidah anak. Kita hantar anak ke sekolah supaya dia kuat agamanya, akidahnya, bukan goyah sehingga dia mula tak beriman dengan rasul-rasul, dia tak beriman dengan para anbiya. Dan salah satu daripada beriman kepada para anbiya ialah beriman dengan Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu manusia yang sempurna, bukan manusia daripada monyet. Maka oleh kerana itu perlu ada penapisan. Silibus-silibus ni perlu dimurnikan balik, dimudahkan prosesnya, dikumpulkan, diambil cendekiawan para ulama kita. Tengok mana, kalau sekiranya kita perlu juga masukkan teori ini, perlu ada refutation lah. Bukan orang masuk universiti ambil human sciences, kemudian anak-anak terpinga-pinga, kemudian jadi atheist. Dan teori-teori macam ini dia bawa kepada pelajar-pelajar jadi atheist.
Dan ini yang keluar dalam paper setengah daripada universiti, pelajar-pelajarnya jadi ateis. Ini sedih. Kerana patutnya dia masuk ke bahagian ini, akidahnya jadi kuat, ada filter yang kita boleh sediakan untuk pelajar, jaga agamanya, bukan kita hanya sediakan kos nama human sciences ataupun sains kemanusiaan dan sebagainya. Kemudian anak itu dilambungkan akidahnya, dibawa sekejap ke Yahudi, sekejap ke Nasrani. Jangan begitu. Perlu ada filter. Kita ditugaskan untuk buat kajian di universiti, maka kita buat satu kajian yang mantap, yang boleh menyelamatkan masyarakat kita daripada jatuh dalam kesesatan. Maka ini salah satulah, ini salah satu yang perlu ada penambahbaikan. Maka teori ini teori yang bercanggah dengan Al-Quran, bercanggah dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa saya sebut? Kerana bimbang anak-anak kita kalau dia tak diberikan filter ini, tak diberikan refutation, dia ambil sebrono macam itu. Kalau kita tak sebut ini salah, ini betul, ini dia sedang think kosong ni tuan-tuan. Anak kita ni dia think kosong. Apa yang kamu masukkan dalamnya dia terima. Kalau yang baik dia terima. Kalau yang jahat macam mana? Dia terima. Setelah dia dapat yang jahat, dia tak terima lagi yang baik. Sebab dia think kosong. Think kosong ni di awalnya dia terima semua. Kalau dimasukkan kejahatan dia terima. Kalau dimasukkan kebaikan dia terima. Masuk air longkang dia terima. Masukkan IT dia terima. Tapi bila dia dah terima yang buruk, sukar untuk terima yang baik. Bila dia dapat yang baik, dia sudah ada filter, tak nak lagi terima yang buruk. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, ini satu yang kita belajar daripada firman Allah Ta'ala dalam surah ini pada ayat yang keempat. Kemudian cuma itulah kita kena beza di sini, bukan teori sains ini dia tak support, tak dia bukan fakta ilmiah. Teori dia teori lah, dia boleh dibatalkan dengan teori yang lain. Adapun fakta, ada dalam sains ia fakta, bila bertepatan dengan Quran dia jadi fakta terus, bertepatan dengan hadis jadi fakta. Dan Al-Quran dia reality, dia something yang real berlaku. Dan banyak Al-Quran dari awal ayat sampai akhir, tuan-tuan boleh lihat sehingga hari ini terjadi apa yang disebut oleh Al-Quran. Dia betul-betul terjadi seperti mana perkara yang real, benda yang betul-betul berlaku. Dan itu yang kita panggil ia fakta. Fakta, something yang dilontarkan, dia menepati apa yang berlaku. Dan inilah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kesimpulannya, tak boleh kita kata Nabi Adam itu ianya berasal daripada monyet. Juga tak boleh kita kata dia tak tahu apa-apa bahasa. Disifatkan dia bercakap ho-ha pegang kayu macam tu. Jangan. Itu bukan sifat Nabi Adam AS. Nabi Adam mula-mula sekali warid dalam hadis dia kata Alhamdulillah. Dalam Al-Quran sebut apa? Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajar Adam nama-nama semuanya. Kata ulama tafsir, ini bukit, dia tahu ini namanya bukit. Ini gunung, ini namanya gunung. Dia tahu setiap nama. Allah Ta'ala wahyukan baginya setiap nama. Untuk sifatkan Adam, dia cakap tak ada bahasa hoha-hoha. Itu bukan Adam AS. Itu juga tak betul untuk disandarkan kepada Nabi Adam AS. Nabi Adam mengajar anaknya dinar dan dirham. Jadi tak betul zaman logam datang setelah itu. Dia diguna oleh Nabi Adam AS logam yang ia dirham, dan dia ajar anak dia berniaga. Dan al-khiyatah dia ajar. Hawa ajar anak perempuan dia khiyatah, menjahit. Hingga ke hari ini orang tahu sistem menjahit ini. Maka sistem kehidupan dan basic kehidupan ini telah diajar oleh Adam alaihi salatu wassalam dan Hawa kepada manusia di zaman tersebut. Jadi banyak perkara yang kita kena ada filter daripada perkara-perkara yang warid daripada Al-Quran dan hadis. Sebab itulah jangan kita ambil 100% keluar, mari kita terjemah ke dalam bahasa kita tanpa kita review balik, semak balik dan tengok berdasarkan sumber-sumber yang ada di dalam Al-Quran, hadis dan panduan-panduan ulama-ulama kita. Thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan orang kafir tersebut ke tempat yang paling rendah. Di sini tempat yang paling rendah itu maknanya neraka. Tempat yang paling rendah itu ialah neraka. Maka Allah Ta'ala sebut
bahawa dia kembalikan manusia, yakni orang kafir, nanti di hari akhirat dimasukkan mereka itu di dalam neraka dan kekal selama-lamanya di dalam neraka. Ini satu tafsiran bagi ayat yang ke-5. Ada tafsir yang kedua, kata ulama, dan kami kembalikan manusia itu ke umur yang ke umur yang rendah. Umur yang rendah ni ditafsirkan seseorang tu bila dia sampai umur tua setelah dia muda, dan dia jadi lemah setelah dia kuat. Sebab tu tuan-tuan, Nabi ajar kita, bila kita Nabi ajar kita buat doa untuk berlindung daripada Allah, berlindung dengan Allah daripada Allah Ta'ala mengembalikan kita ke ardhalil umur, sampai ke satu umur kita tak ada akal. Ini yang kita sifatkan penyakit nyanyuk. Nabi ajar doa, Nabi kata, Allahumma la taruddana ila ardhalil umur. Ya Allah, jangan engkau kembalikan kita ke umur yang tadilah, yang dulu kita itu asalnya masa baby dulu tak ada akal, kemudian balik ke situasi tersebut bila tua. Tu yang orang kita kata, oh dia ni jadi macam baby balik. Kita minta supaya tak jadi seperti itu. Ada doa Nabi kata, Allahumma la taruddana ila ardhalil umur. Jadi bercakap dengan perkara khurafat di akhir umur hayat dia. Jadi kita minta doa supaya Allah Ta'ala tidak sampaikan kita ke keadaan ini. Macam mana kanak-kanak dia mula merapu di awal-awalnya, maka manusia dikembalikan ke situasi ini di akhir umur hayatnya. Dan setengah ulama dia tafsirkan makna ayat itu dengan makna ini, إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. Melainkan orang-orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh. Orang-orang yang beriman dan melakukan amal yang saleh, mereka ini tidak akan dicampakkan dalam neraka. Ini tafsir maknanya. Dan ada setengah ulama kata, orang yang beriman dan dia sempurna iman dia hingga dia melaksanakan ketaatan, maka orang ini tidak akan kena penyakit ketika dia tua, dengan penyakit hilang akal atau badannya terlalu lemah dan dia bercakap merapu, yang kita sebut tadilah dengan istilah ardhalil umur yang hina tu. Tetapi di sini ulama kata tak betul mengatakan orang yang menghafal Al-Quran dia tak nyanyuk. Apa? Sebab banyak orang yang hafal Quran, sebahagian daripada orang yang hafal Quran ada yang mereka walaupun hafal Quran tapi dia nyanyuk, kerana orang yang hafal Quran tak semestinya dia bertakwa. Bukan maknanya menghafal Quran tu tak bagus, bagus sangat-sangat. Tapi yang tak patut yang kita sebut dekat sini ialah tak semestinya orang yang hafal Quran itu dia jadi orang yang bertakwa. Bertakwa apa maknanya? Melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah. Dalilnya, sebahagian daripada orang yang hafal Al-Quran di hari kiamat dikatakan malaikat kepadanya, apa yang kamu sediakan di dunia ini, maka apa yang kamu telah buat di dunia ini? Maka dia kata, saya menghafal Al-Quran kerana Allah Ta'ala. Maka malaikat kata, kadzabta, kamu dusta. Kamu baca Al-Quran atau kamu hafal Quran bertujuan supaya orang memandang kamu sebagai qari, lalu dimasukkan dia ke dalam neraka kerana dia riak. Maknanya yang kita maksudkan dengan ayat itu dengan tafsir ialah orang yang bertakwa. Tak semestinya dia penghafal Quran. Dia sama ada dia penghafal Quran ataupun dia bukan penghafal Quran, tapi dia orang bertakwa, dia beriman lagi bertakwa, di akhir umur dia Allah Ta'ala jaga. Dan Allah Ta'ala sebut falahum ajrun ghairu mamnun, dan bagi mereka itu pahala yang tidak berkurang-kurangan. Maknanya setiap perkara yang dia buat daripada kebaikan dikira di hari kiamat, ditimbang, dan setiap kejahatan yang dia buat di hari akhirat ditimbang. Allahu Akbar. Dan ada setengah ulama mentafsirkan falahum ajrun ghairu mamnun, mereka dapat pahala yang berterusan di atas ketaatan mereka dan disebabkan mereka sabar di atas bala yang turun. Fama yukadzibuka ba'du biddin,
ayat yang sebelum ayat yang terakhir ini Allah Ta'ala berfirman kepada orang kafir, wahai orang kafir, kamu dah tahu bahawa Allah Ta'ala telah ciptakan kamu dalam bentuk yang sebaik-baik rupa paras, dan kami telah mengubah kamu dari satu keadaan ke satu keadaan yang lain. Dulu baby, kemudian jadi dewasa, kemudian jadi tua, hinggalah kamu meninggal dunia. Apakah yang menyebabkan kamu mendustakan hari pembalasan, mendustakan hari kebangkitan, hari kehidupan setelah kematian? Kemudian datang ayat yang paling akhir sekali, alaisallahu bi ahkamil hakimin. Maknanya, kata Imam Al-Qurtubi, Allah Ta'ala itu ia sangat tekun di dalam penciptaannya pada setiap perkara yang dia cipta. Itu makna alaisallahu bi ahkamil hakimin. Dan ada setengah ulama kata tak, bukan itu maknanya. Maknanya Allah Ta'ala adalah yang paling adil bagi sekalian hamba-hambanya. Dan tuan-tuan, terakhir ayat ini bila kita baca, warid dalam hadis Nabi SAW bersabda, man qara'a minkum bit-tini waz-zaitun, siapa yang baca surah wat-tini waz-zaitun dan dia sampai kepada ayat yang terakhir, alaisallahu bi ahkamil hakimin, kata Rasulullah SAW, falyaqul bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Jadi sunat kita baca, hukum dia apa? Sunat, dia tak wajib. Sunat kita baca bala wa ana ala dhalika minasyahidin. Bahkan Engkau ya Allah Tuhan yang paling adil dan kami bersaksi atas perkara tersebut. Jadi tuan-tuan, dalam solat atau luar solat kita disunatkan baca, sama ada baca secara perlahan ataupun secara nyaring boleh. Alaisallahu bi ahkamil hakimin, kita jawab bala wa ana ala dhalika minasyahidin, hatta dalam solat. Sampai di sini aqulu qawli hadha, barakallahu fikum wa ahsanallahu ilaikum wa jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.